Siapa saja yang tak kenal dengan Ustaz Abid Liu? Figura dakwah ini mencuri hati seluruh rakyat Malaysia atas kerja-kerja kebajikan dan dakwah yang dijalankannya. Mungkin kita sering membaca penulisan-penulisannya di Facebook tentang misi bantuan kemanusiaan yang beliau bersama pasukannya jalankan. Namun ada satu sejarah tentang kisah silamnya yang kita mungkin belum tahu. Bagaimana jatuh bangun Ustaz Abid selama ini sehingga berjaya ke hari ini. Baru-baru ini pendakwa bebas Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria berkongsi pengalaman hidup bersahabat dengan Ustaz Abid sejak beberapa tahun dahulu. Mari kita hayati kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terpanggil untuk berkongsi kisah inspirasi ini untuk followers saya. Saya antara sahabat yang menyaksikan Abid Liu, orang yang betul-betul susah, miskin, dihina, dikenakan diketawakan. Tiba-tiba Allah beri kekayaan padanya yang bukan sedikit. Ustaz Abid ni antara sahabat baik saya. Waktu itu kisah 14 tahun dulu, masing-masing belum berkahwin. Ustaz Abid baru bertunang. Kami ada dalam 5 orang sahabat baik di ofis waktu itu. 3 lelaki dan 2 perempuan. Di ofis ini tak ramai perempuan. Penceramah perempuan 2 orang sahaja. Semua sekali 5 staf perempuan dan 20 staf lelaki. Dulu kami kerja selang satu meja waktu di company Datuk Fazilah Kamsah. Ustaz Abid ini antara yang selalu datang kumpul depan meja saya, bercerita kisah Nabi dan sahabat. Di depan meja saya ada tikar kecil yang comel dan kapet-kapet yang cute. Kawan-kawan ini akan sengaja pijak-pijak kapet cute dan lembut ini untuk legakan kaki. Dan kalau dikira dekorasi tempat meja, saya paling lawa lah waktu itu di ofis itu. Jadi selalu geng berlima ini bawa makanan, letak di tikar saya, duduk di lantai dan makan di situ. Ada satu ketika, Ustaz Abid bagi saya duit, minta hias pula kawasan meja dia bagi lawa. Sebab katanya buruk sangat. Saya beli barang-barang hiasan dan hias dengan bunga-bunga warna putih waktu Ustaz Abid sedang cuti kerja. Ustaz Abid ni tak ada satu hari tak sembang kisah Nabi. Kalau dengar Abid bersembang, rasa macam wayang gambar depan mata kisah-kisah sahabat. Bila dia ada masalah, dia datang cari saya dan terus cerita pumpang-pumpang apa orang kutuk dia. Selepas 2 bulan kerja di ofis yang sama, Ustaz Abid ni kahwin. Kemudian dia keluar jemaah tabligh. Dia call saya kirimkan duit, minta belikan bunga untuk isterinya. Saya pilih dan minta kedai gubahkan dengan sangat cantik. Tak lama saya terima WhatsApp gambar isteri Abid pegang bunga itu dengan senyum manis. Ya Tuhan, hati saya sangat-sangat berbunga. Saya juga belikan rantai emas untuk sang bidadari. Abid transfer duit gaji dia untuk saya tolong belikan. Saya pergi kedai emas carikan. Waktu itu duit dia cukup-cukup. Kata dia, cukuplah isteri saya gembira. Abid dah puas hati. Sebelum itu bila dia bagi tahu dia nak keluar jemaah ke sekian-sekian tempat, saya tanya dia, Abid nak keluar jemaah? Asyik keluar duit. Nanti macam mana kalau duit habis? Soalan saya 14 tahun dulu, waktu tak faham hakikat memberi dan saya tahu dia memang tak ada duit. Abid jawab, tak apa Laila, keluar je jemaah dulu, nanti Allah ganti. Dulu keretanya buruk sangat-sangat. Masih terbayang di mata saya kereta dia. Orang ketawakan dia. Kawan-kawan kata, Abid, kau pakai macam ni, cakap macam ini, lembik. Siapa nak dengar kau ceramah? Tak laku. Memang orang kenakan dia cukup-cukup, ketawakan dia cukup-cukup. Sebelum buka LU Smart tahun lepas, tengah tahun dia bagi tahu saya yang dia nak buka 10 cawangan tahun lepas. Akhirnya Allah makbulkan dalam 2 bulan. Bahkan lebih berganda banyak lagi cawangan LU Smart dan macam-macam perancangan dia yang dia bagi tahu saya. Allah bagi semuanya jadi kenyataan. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kes orang sakit hati, ugut ke, itu perkara biasa. Sampai dia kata, kadang Abid rasa nak lari bawa family ke luar negara. Malas nak fikir. Duk je sana terus. Buat baik salah, tak buat baik pun salah. Tapi saya tahu itu kata-kata sahaja. Kata-kata orang yang letih sangat berjuang dengan karenah pelbagai pihak. Tapi cintanya pada dakwah Nabi untuk tengok semua orang peluk Islam
dan dapat kalimah la ilaha illallah itu tak pernah mati. Macam kita lah, rasa nak lari kan kalau dah tekanan banyak sangat, macam nak tinggalkan semuanya. Pada saya, daripada susuk tubuh seorang sahabat, dari dulu sampai sekarang dia tak pernah berubah, tetap sama, Masya Allah. Amalan dia saya takkan lupa yang saya tengok di office selama 4 tahun tiap-tiap hari tanpa gagal. Rajin sangat-sangat usaha, cara tidur ikut sunnah Nabi, selalu belanja kami, senyum setiap hari, menangis bila berdoa, duha 6 rakaat dan lebih, solat berjemaah di masjid dan dah bersiap awal ke masjid tanpa gagal. Berbuat baik dengan isteri tanpa gagal, amalan memberi hadiah buat isteri, berbuat baik dengan mak ayah, adik-beradik dan mak ayah isteri. Keluar dakwah, amalan doa khusus. Nampak macam biasa-biasa, kita pun tahu amalan itu. Tapi dia ada amalan memaafkan orang dan meminta maaf serta amalan memberi walaupun dia sendiri tak cukup. Dan amalan ini dia buat bersungguh-sungguh. Dan itu saya kira antara amalan paling mahal dia ada. Oh ya, lupa satu doa dia tiap kali jumpa siapa pun, Ya Allah, berikanlah saya sedikit kebaikan yang ada padanya. Sama ada orang itu orang soleh atau kelihatan sebaliknya.